Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana sekali lagi kita dapat dipertemukan dalam satu bulan yang Allah kategorikan dalam bulan haram, atau bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita boleh terujuk dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah ada mengatakan bahawa bulan Rajab ni dia antara 4 bulan yang haram. Iaitu kalau kita tengok ada bulan-bulan lain, contohnya bulan Rajab, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Jadi kita tengok apa maksud bulan Rajab ni sebenarnya. Bulan Rajab ni dia bermaksud kebesaran ataupun kemuliaan, dan dia juga bermaksud bulan yang dibesarkan dan dimuliakan. Dan pelbagai juga peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab. Contohnya adalah hijrah yang pertama berlaku pada bulan Rajab, hijrah ke Habsyah, yang berlaku kerana pihak musyrikin Mekah meningkatkan tekanan dan ancaman kepada Rasulullah SAW dan sahabat. Dan begitu juga peristiwa seperti perang Tabuk dan pembebasan Baitul Maqdis, dan juga lahirnya tokoh yang hebat, iaitu tokoh Imam Asy-Syafi'i pada bulan Rajab. Tapi sekarang apa yang menjadi persoalan kita ketika kita masuk dalam bulan Rajab adalah kita sering disajikan dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa amalan-amalan pada bulan Rajab adalah satu amalan yang hebat. Contohnya seperti kita tengok berpuasa pada hari pertama bulan Rajab dapat sekian-sekian, ataupun kita solat pada bulan Rajab dapat sekian-sekian. Dan ikhwat-akhwat, kita perlu cek hadis ni adalah hadis sahih ataupun tidak. Jadi sesama kita mengupas sini, insyaAllah kita akan mengupas adakah dalil ini sahih ataupun tidak. Menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau ada mengatakan bahawa tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang kelebihan bulan Rajab, melainkan bulan Rajab itu adalah termasuk dalam bulan haram, seperti dalam yang tercatat dalam surah At-Taubah ayat 36. Dan juga tidak terdapat satu hadis pun mengkhususkan bulan Rajab dengan satu kelebihan, melainkan hadis hasan yang iaitu menyebut Nabi SAW berpuasa dalam bulan Sya'ban. Apabila ditanya tentang tindakan baginda mengatakan bahawa kerana Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang, kerana ia berada di antara Rajab dan Ramadan. Demikian juga ada hadis-hadis Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini kita perlu perincikan, adakah dia hadis yang palsu ataupun dia hadis yang sahih. Dan ternyata adalah satu hadis yang palsu, sebagaimana yang para ulama karangkan dalam kitab-kitab, dalam banyak kitab kan. Yang pertama sekali kita boleh rujuk dalam Al-Iman Ibn Jauzi. Beliau ada mengarang satu kitab iaitu Al-Mawdu'at, iaitu hadis-hadis palsu. Beliau telah masukkan hadis ini dalam kitab beliau tersebut, dan menjadikan dan menyebut hadis ini adalah pembohongan terhadap Rasulullah SAW. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau telah mengarangkan satu kitab yang berjudul Tabyinul Ajbi bima warada fi fadli Rajabi, iaitu bererti menyatakan kehairanan dengan apa-apa hadis yang menyebut tentang fadilat bulan Rajab. Beliau juga masukkan hadis ini dalam kitab tersebut. Dan juga Imam Al-Suyuti, beliau telah mengarang kitab Al-Lali Al-Mashmu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah, iaitu satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Beliau juga turut masukkan hadis ini dalam golongan hadis-hadis palsu. Rasulullah SAW menggalakkan kita untuk sama-sama kita mengamalkan satu doa dalam satu hadis yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, yang bermaksud, ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Dan anda boleh dapatkan doa itu seperti link di bawah. Dan akhir sekali kami daripada Korak Islamik Malaysia Student yang mengucapkan selamat maju jaya dalam peperiksaan yang bakal kita tempuhi tidak lama lagi. Semoga dengan kecemerlangan kita itu dapat meningkatkan lagi ataupun dapat memperteguhkan lagi Islam di muka bumi Allah ini. Semoga ujian yang kita dapat ataupun ujian yang kita tempuhi pada hari ini menjadi persediaan bagi kita menempuhi ujian yang lebih besar pada masa hadapan. Dan kami Kim Sing mengucapkan selamat bercuti kepada rakan-rakan yang pulang bercuti ke Malaysia ataupun yang terus stay di Korea. Mari kita fikir secara serius tentang bagaimana nak memanfaatkan cuti kita sebaik mungkin, kerana
masa yang terbuang sebenarnya bagi seorang pemuda itu adalah satu kerugian yang amat besar. Patutnya masa-masa yang kita ada dipergunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualiti diri kita untuk menempuhi hari-hari yang mendatang. Dan kami ingin menjemput semua pelajar di Korea untuk sama-sama kita hadir ke program solat hajat dan bacaan Yasin dan juga motivasi pada hari Sabtu ini bersamaan dengan 11 Jun 2011. Sama-sama kita pergi ke sana dan mendapatkan roh-roh tarbiyah ataupun roh-roh semangat untuk kita berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.